Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera cikgu. Terima kasih kerana sudi bersama saya pada hari ini. Apa khabar cikgu? Sihat? Baik, Alhamdulillah. Izinkan saya memperkenalkan diri saya. Nama saya Haryanti binti Sulaiman, nombor matrik 820519, 14561401. Saya merupakan student OUM Cawangan Johor Bahru. Tujuan saya buat Google adalah menuntut kehendak assignment saya bagi subjek HBEF 1103 Sosiologi dan Falsafah Pendidikan di Malaysia. Boleh cikgu perkenalkan diri? Alhamdulillah, terima kasih untuk saya bersama-sama berdiskusi bersama. Terima kasih, nama saya Mirza Azraf. Cikgu Mirza, macam tu. Jadi dah berkhidmat dalam dunia pendidikan hampir 13 tahun. Sekarang di sekolah menengah di daerah Johor Bahru. Itu saja cikgu. Terima kasih cikgu kerana meluangkan masa untuk bantu saya. Kita terus kepada target pembicaraan kita pada hari ini ialah kepentingan mempromosikan keterangkuman di sekolah dan bagaimana institusi pendidikan boleh merangka rancangan komprehensif untuk memperbaiki aspek keterangkuman ini. Sebelum itu saya terangkan dulu tentang keterangkuman dalam konteks pendidikan, merujuk kepada usaha memastikan semua pelajar tanpa mengira latar belakang, kebolehan, status sosial, budaya atau keperluan khas mendapat akses kepada peluang pendidikan yang sama dan adil. Ia melibatkan penyediaan persekitaran pembelajaran yang mendukung dan menerima perbezaan serta memastikan setiap pelajar berasa diterima dan dihargai. Keterangkuman bertujuan untuk menghapuskan halangan fizikal, sosial dan akademik yang mungkin menghalang pelajar daripada mencapai potensi penuh mereka dalam suasana sekolah yang inklusif dan mesra. Saya nak tanya cikgu, dekat sekolah cikgu, ada tak pelajar yang berlainan kaum ataupun etnik? Ada cikgu. Sudah pastilah ada penampilan kaum lah. Maksudnya kalau kita di Semenanjung ni dominan adalah pelajar Melayu kita sendiri, kemudian Indian dan juga Chinese lah, macam tu. Alhamdulillah, bagus lah cikgu. Nampak telah diterima lah untuk pelbagai kaum, bangsa dan agama. Soalan saya, mengapa cikgu fikir keterangkuman adalah elemen penting dalam konteks pendidikan? Keterangkuman ini saya lihat dia lebih merujuk kepada mewujudkan suasana perpaduan dalam suasana kita dah, contohnya dalam sekolahan kita dah kan. Jadi keterangkuman ini dapat membina suasana pembelajaran yang agak adil dan menggalakkan rasa hormat, respect kita nanti di kalangan pelajar-pelajar kita dan berbagai latar belakang yang berbeza lah, terutamanya perkauman, bukan perkauman lah sebenarnya. Kita tak patut menggunakan perkataan perkauman bila kita di dalam bidang pendidikan ni. Kita kena pandang semua murid-murid kita ini sebagai satu bangsa ataupun satu identiti yang sama, iaitu kita di bawah rakyat Malaysia kan. Jadi tak perlu kita klasifikasikan ini orang Melayu, ini India, ini Cina, tak perlu, sebab dalam dunia pendidikan semua adalah sama. Tujuan kita masuk di sekolah dalam untuk belajar kan. Mengikut pada falsafah pendidikan Malaysia ni, pendidikan untuk semua tu tercapai lah cikgu ni. Ya, betul lah. Semenanjung Malaysia, kalau rawat lagi lah aku nama macam-macam kaum, suku kaum kan, yang berlatar belakangkan agama yang lain, budaya yang lain. Jadi kalau kita jadikan itu sebagai satu isu dalam pendidikan, dia sesuatu perkara yang tak elok. Dia ada kesan jangka panjang yang tak baik. Jadi kita kena elakkan daripada dunia pendidikan lah. Saya dunia pendidikan ni tak sesuai kita cuba kelaskan ataupun kita bahagi-bahagikan kaum sekian begini, kaum sekian begini. Itu tak sesuai lah. Semua adalah rakyat Malaysia yang wajib menerima pendidikan. Pada saya begitulah. Nampak tentang Sabah Sarawak ataupun Semenanjung Malaysia, kesan positif rangkuman terhadap pelajar komuniti sekolah boleh mendatangkan keyakinan kepada pelajar-pelajar kita lah, macam itu. Maksudnya keyakinan ni dia tidak merasakan diri dia ni terpinggir, terpencil kan. Kalau contoh macam kita, saya di sekolah menengah kan, campur bermacam-macam bangsa, yang macam saya cakap tadi, majoritinya adalah Melayu dan majoritinya adalah bangsa Cina dan juga Indian kan. Kalau kita cuba melemahkan satu-satu bangsa ni, kita cakap orang Melayu ni patut tak pandai ke apa ke, itu tak elok, dia tak baik. Jadi bila kita semua kita standardize kan semua sekali, pelajar-pelajar kita ni akan meningkatkan keyakinan diri pelajar tu lah. Maksudnya dia tak ada masalah untuk bercampur lah, apa nama Melayu, Cina, India, dia okey, dia tak ada masalah. Jadi itu adalah benda yang baik dari segi perkembangan sosial, yang juga dapat meningkatkan kemahiran berkomunikasi. Macam tu kan. Taklah kita kata orang Cina dan India tak boleh berbahasa, cakap dalam bahasa Melayu dengan baik kan. Itu kesan positif ni lah. Kan yang kedua lah mungkin dapat meningkatkan kualiti pembelajaran. Terangkuman ini pelajar dari pelbagai latar belakang dapat
dapat peluang pendidikan yang sama. Kita maksudnya tak ada diskriminasi. Semua pelajar adalah sama. Boleh menerima pembelajaran, boleh terima apa ilmu yang nak disampaikan, macam itu. Yang juga yang ketiga lah, mungkin yang dia dapat mengurangkan masalah disiplin. Bila kita sentiasa mengingatkan pelajar tentang sasiah kita antara bangsa-bangsa lain, dia mengurangkan masalah disiplin. Itu kurang cikgu. Bila keterlibatan ibu bapa dalam program keberangkuman sangat penting. Namun ada kalanya ibu bapa dalam golongan sosioekonomi rendah atau latar belakang minoriti mungkin kurang terlibat disebabkan oleh kekurangan masa, pekerjaan ataupun pekerjaan. Contohnya lah macam sekolah kan selalu buat program bergolong bersama PIBG kalangan ibu bapa, tapi kadang-kadang kita tak dapat sambutan daripada ibu bapa lah untuk nampakkan anak-anak ni tentang gotong royong untuk kesamaan kita dalam hidup perpaduan lah di antara berbilang kaum ataupun bangsa dan agama. Adakah cikgu setuju tentang pelibatan ibu bapa itu kurang dalam aktiviti di sekolah? Itulah fungsi PIBG kan. Kalau kita di sekolah harian biasa ni, kaum kan, Melayu ni, Cina ni, India ni kan, itu tak termasuk cakap tadi Sabah Sarawak tadi tu, macam-macam etnik, lagilah macam-macam kan. Jadi memang perlu ada campur tangan daripada PIBG tu, terutamanya kita sebut ibu bapa lah ibu bapa yang orang kata perlu menyokong sekolah, utamanya lah menyokong sekolah ni untuk segala aktiviti-aktiviti yang berkaitan dengan sekolah, sebab dia memang sangat implikasinya adalah sangat baik kerana dapat menunjukkan banyak perkara yang baik. Jadi ibu bapa tu perlu elemen ibu bapa tu perlu dimasukkan dalam perkembangan pendidikan di Malaysia ni lah khususnya macam itu. Ibu bapa memang sangat membantu. Saya setujulah kalau kata ibu bapa tu sama-sama ada bersama dengan guru di sekolah. Terhadap kompetensi untuk meningkatkan keterampilan. Berdasarkan cabaran-cabaran ini, apakah cadangan cikgu untuk rancangan kompetensi bagi meningkatkan keterampilan inklusi pendidikan khususnya di Malaysia? Ya, baik. Mungkin saya boleh sampaikan 4 atau 5 cadangan yang boleh dikongsikan bersama. Antara yang pertama, latihan guru tu sendiri, latihan untuk cikgu tu sendiri sebagai tenaga pengajar. Kita latihan secara berterusan, cara mengajar bersementara yang inklusif. Ini termasuk kemahiran untuk menangani perbezaan budaya, bahasa dan keperluan asas ataupun keperluan khas, macam itu. Jadi guru itu sendiri perlu sedia untuk menerima cabaran yang mana kita akan berhadapan dengan bermacam-macam jenis murid, bermacam-macam jenis orang kata nak cakap perangai tu macam tak elok pula kan cikgu kan. Tapi itulah hakikatnya, dan bermacam-macam latar belakang murid kita yang saya sebut tadi itulah, dari segi bangsanya, dari segi kaumnya. Jadi cikgu itu sendiri kena main peranan. Sebab tu cikgu perlu diberi latihan supaya saya memupuk nilai-nilai yang baik lah, nilai-nilai yang murni untuk anak didik. Itu yang pertama. Yang kedua, dari segi kurikulum yang inklusif, iaitu pihak kerajaan sendiri, TPM sendiri khususnya dapat mengubah kurikulum yang bersifat pelbagai dan menghargai semua latar belakang pelajar itu sendiri lah boleh termasuk bahan pengajaran yang menggambarkan kepelbagaian budaya dan masyarakat. Kena terapkan apa sahaja pengajaran atau pembelajaran yang menyentuh soal budaya dan juga masyarakat. Itu dari segi kurikulum. Dan yang ketiganya mungkin boleh wujudkan beberapa program, antaranya ialah program mentor-mentee, ada program-program yang melibatkan perlu bimbingan dan kaunseling kan. Kenapa? Ia dapat menyediakan program yang karenanya ia dapat pelajar itu sendiri dapat belajar dari rakan-rakan sebagai dia orang kan, dalam kelas ke ataupun sekolah ke, ataupun guru yang memahami keperluan mereka. Jadi cikgu ni memang sepatutnya sebagai guru ni memang dia faham, dia tahu apa yang berlaku dalam sekolah dia lah, lebih lagi dalam kelas dia lah kan. Macam di sekolah saya, cikgu contoh, saya boleh bagi contoh kat sekolah saya baru ni, kita contoh subjek pendidikan moral, cikgu yang ajar pendidikan moral cikgu Melayu, cikgu Melayu kita yang ajar pendidikan moral tu, cikgu ni sangat aktif, dia selalu buat program-program yang orang kata bukan duduk dalam sekolah, luar sekolah. Maksudnya dia pergi melawat, macam saya cakap macam lawatan sambil belajar. Kita pergi ke tempat-tempat yang ada melibatkan elemen-elemen kita ini adalah warga Malaysia. Macam itu. Jadi apa, bila kita bawa mereka ini, tentu pelajar-pelajar yang bukan Melayu tadi ni, kita bawa pergi ke tempat-tempat yang akan tentang kita ni adalah orang Malaysia, warga negara Malaysia. Jadi secara tak langsung kita rasa macam kita ni dihargai. Macam tu. Jadi ibu bapa pun menyokong program-program sedemikian. Baguslah, saya sangat setuju lah program-program seperti itu dilaksanakan, sebab dia memang meningkatkan kewarganegaraan kita tu. Macam tu.
Bila cikgu contohkan tadi tentang bilik murid kan, bila tengok sejak berapa sebelum ni COVID-19 ni, betul kan, bila keadaan mula-nya mungkin tapi boleh pada di sekolah, mula mereka dah tamat dari segi sekolahan, dia akan bawa ke segi pada pekerjaan. Bila kita menghadapi situasi COVID-19 macam baru-baru ni berlaku, nampak dari tu kita dah tak ada dah, susah senang tu kita bersama. Maksudnya orang Melayu tak semestinya tunggu orang Melayu. Orang Melayu pun ada bagian India pun bagian China. Dan kita ni bila adanya jati diri tu, kita tak ada dalam isu perkawaman tu tak akan berlaku. Betul cikgu. Akhir-akhir kita membuat kesimpulan tentang perbincangan kita hari ini. Jom kita mengakhiri sesi ini. Apakah mesej terakhir cikgu mengenai kepentingan mempromosikan keterampilan di sekolah? Kesimpulan cikgu. Ya, betul. Baik. Keterampilan di sekolah bukan sekadar memberi peluang yang sama rata kepada setiap pelajar. Ia adalah kunci untuk masyarakat yang benar-benar bersatu dalam kepelbagaian. Sekolah yang inklusif buka pintu kepada pemahaman lebih mendalam. Mendalam di sini maksudnya antara bangsa, antara budaya-budaya, dapat membina jambatan perpaduan. Perpaduan itu memang perlu dibina di kalangan pelajar kita lah, macam latar belakang ini. Dan apabila kita berjaya mengatasi batasan perbezaan yang meraihkan kekuatan untuk setiap individu ni, kita bukan sahaja melahirkan pelajar yang berilmu cikgu, tetapi juga manusia yang lebih empati. Itu susah tu kita nak dapat tu. Empati, toleransi dan berjiwa besar. Berjiwa besar ni memang kita kena ada berjiwa besar. Berjiwa besar masuk di sini ialah berjiwa besar sebagai rakyat Malaysia, bukannya kaum-kaum. Itu tak berjiwa besar lagi. Berjiwa besar ni dia kena boleh menerima perkara yang besar lah kan cikgu kan. Kemudian keterangkuman ini juga dapat memberi mereka ruang untuk bermimpi besar. Mimpi besar ni macam-macam lah, impian dia kan, impian yang akan datang tu kan, berani mencuba dan yakin bahawa mereka adalah sebahagian penting daripada masa depan negara yang dinamik dan harmoni. Jadi inilah langkah pertama ke arah mencipta generasi yang bukan sahaja cemerlang di bilik darjah, tetapi juga berperanan di mata dunia yang lebih adil dan sejahtera. Itulah. Jadi saya harapkan dengan wujudnya perpaduan saya lebih suka kita gunakan perkataan perpaduan perpaduan di kalangan rakyat Malaysia ni perlu diterapkan, memang perlu diterapkan di peringkat sekolah. Kerana di peringkat sekolah adalah dia punya base, dia punya tapak dia untuk pergi ke stage yang berikutnya. Nanti bila mereka dah besar, dah berjaya, dia masih ingat lagi berdiri di tanah Melayu, tanah Melayu di Malaysia. Tanah Melayu pula. Maksudnya bila mereka ni dah berjaya pergi belajar ke luar negara ke apa ke kan, tapi dia masih ingatkan Malaysia dan balik ke Malaysia, dia buat sesuatu untuk Malaysia. Macam gitu. Bukannya bila dah berjaya lupakan tanah air ke apa, itu tak boleh. Kita kena wujudkan jati diri kita sebagai anak Malaysia ni kepada anak murid kita, kepada anak didik kita, supaya mereka rasa selamat duduk di Malaysia ni. Tak kira apa bangsa pun, apa agama pun, kita kena hidup aman, damai dan harmoni. Itu saja. Tadi kita tahu tentang jati diri rakyat Malaysia ni, contohlah kita ambil pelajar-pelajar yang dah belajar kat luar negara kan, kita tengok kat luar negara, mesti orang rakyat Malaysia dia akan cari rakyat Malaysia, rakyat di kalangan mereka. Bila dia kata dia akan cari siapa rakyat Malaysia yang belajar dekat luar negara ataupun bekerja dekat luar negara, dia akan cari siapa rakyat Malaysia. Jadi maksudnya dekat sini bila kita duduk dekat luar negara ataupun kita ada rezeki bekerja di sana, nak tak nak kita akan cari rakyat kita sendiri. Kita rasa lebih selesa, kita rasa macam dihargai, kita rasa dihormati. Apa pandangan cikgu tentang perkara tu? Itulah saya cakap tadi tu. Bila daripada awal kita dah terapkan nilai-nilai jati diri sebagai warga negara Malaysia ni, kita berada di mana sahaja pun, kita masih ingat lagi tanah tumpah darah kita. Macam tu cikgu. Jadi walau kita kat mana-mana pun, kita akan kita bukan percaya, kita rasa bangga kalau kita ada jumpa kita. Saya belajar di luar negara, saya di luar negara, jumpa orang Malaysia ni kan, kita rasa apa? Kita rasa bangga tau. Kita rasa bangga sebab bangsa daripada negara semua dekat sini. Kita rasa macam kita rasa orang-orang di Malaysia ni orang ni hebat macam itu. Jadi benda tu perlu dipupuk daripada peringkat rendah. Saya cakap tadi tu, daripada peringkat sekolah. Bila kita dah rasa kita rasa selamat, kita rasa macam akan melahirkan bangsa-bangsa yang hebat-hebat kan. Jadi kita tak ada masalah itu. Kita akan rasa walaupun duduk luar negara, satu hari nanti kita insya-Allah akan balik semula Malaysia untuk berbakti kepada Malaysia juga. Macam itu. Jadi jangan kata pada hari ini sangat menarik untuk kami sebagai pendidik. Kita harapkan lebih banyak sekolah dan institusi pendidikan akan mengambil langkah untuk mempertingkatkan ketangkuman demi membina generasi yang lebih bersatu dan harmoni. Dengan usaha bersama, kita pasti dapat menunjukkan sekolah yang lebih inklusif dan mesra untuk semua pelajar. Semoga segala usaha ke arah ketangkuman akan memberi manfaat besar kepada masyarakat pada masa depan. Kami dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih cikgu. Terima kasih juga. Saya doakan terima kasih atas jemputan, dan saya doakan cikgu kita punya perbincangan ini dapat bantu cikgu menyelesaikan tugasan cikgu. InsyaAllah mula kita dapat jumpa lagi akan datang. InsyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.